28. 28 huruf hijaiyah. Kita dah belajar 26 huruf cara-cara untuk mematikan huruf-huruf tersebut lah, daripada alif sampailah huruf berapa huruf apa? Huruf waw. Ah, dan hari ini kita akan masuk berkenaan dengan lagi dua huruf, dan lepas itu kita akan masuk berkenaan dengan satu tanda berbaris dua ataupun yang kita akan panggil tanwin, dan kita akan masuk sebenarnya start hari ini tuan-tuan dan puan. Start hari ini, mulai hari ini sampailah ke hari seterusnya. Ni ada seorang baru masuk ni. Kita tunggu jap. Okey, dia dah connect mikrofon. Okey, jadi mulai saat hari ini tuan-tuan dan puan-puan dengar baik-baik. Mulai saat hari ini, kalau boleh dilarang ponteng. Lagi sekali saya ulang. Mulai hari ini hinggalah sampai kita tamat silibus nanti, kalau boleh dilarang ponteng. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab mulai hari ini kita akan belajar, habis je lagi dua huruf ni kita akan belajar tanwin. Lepas tu kita akan belajar hukum nun mati, hukum nun sakinah. Yang pertama, aku buat bunyi angin tu. Hukum nun sakinah yang pertama, dan akan bermulalah perjalanan kita untuk mengenali tanda-tanda hukum tajwid yang asas. Jadi sebelum ni daripada modul 1 kita dah belajar huruf dengan makhraj, itu modul 1. Modul 2 kita dah belajar baris dengan harakat. Modul yang ketiga ni kita dah belajar cara mematikan huruf. Makanya mulai saat ini tuan-tuan dan puan kena mantapkan kelima-lima benda asas tu. Huruf, makhraj, baris, harakat, dan cara mematikan huruf. Sebab lepas ni kita akan masuk hukum-hukum tajwid, dan kita akan jumpa beberapa hukum yang akan lari daripada bacaan kebiasaan kita lah. Jadi sebab tu saya cakap mulai hari ini sampai esok, sampai lusa, sampai lusa lah, sampai kelas-kelas seterusnya lah. Jangan ponteng sebab banyak input dia. Kalau tertinggal satu hari, tertinggal lah satu hukum. Contoh, minggu depan tuan-tuan perempuan tak datang. Dah tak belajar tentang hamzah wasal. Dah tak tahu macam mana nak baca. Jadi bahayalah dekat situ. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan komiten kita pun dah masuk tahun baru. Tahun baru mulakan dengan azam yang baru. Okey, mantap. Jadi apa kita mulakan sambung balik kepada pengajian kita, lagi dua huruf ni. Okey, jadi huruf seterusnya adalah huruf ha. Ha bersimpul, ha bulat, ataupun harimau tengah landing. Jadi bila nampak je huruf dua bulat bersimpul ni, kita tahulah dia adalah huruf ha. Dan cara mematikan dia adalah dia bunyi dia macam huruf H. Suara terlepas, nafas terlepas. Jadi dia sama macam huruf ha tu. Tapi tengok dekat bawah ni, dia ada tulis tidak pedas. Maknanya matikan dia macam biasa je lah. Ah, ah. Macam kita marah. Macam kita marah dengan kita. Kau ni. Macam tu lah. Ah, ih, oh. Beza dengan ha pedas tu, bunyi dia adalah ah, ah. Jadi kalau kita buka balik gambar rajah kerongkong kita. Ni gambar rajah kerongkong kita. Kalau dekat atas sekali huruf apa, tuan-tuan puan? Kalau makras dekat kerongkong tu, huruf yang dekat kerongkong atas sekali, huruf apa tuan-tuan puan? Dah lupa dah tu. Huruf apa? Huruf ho.
Dekat tengah-tengah. Tengah. Dia ada dua. Ha, mantap. Ha pedas. Dan yang bawah adalah huruf ha bulat tu lah. Kena ingat benda ni. Sebab benda ni penting bila masuk tajwid nanti. Okey, jap saya ubah sikit. Dia ada dua lah. Yang pertama ha dengan ha. Yang kedua apa tadi? Ghain dengan a. Tapi sekarang ni kita nak fokus yang belah kiri tu lah. Sebab kita nak tahu cara mematikan dia. Jadi daripada atas, bunyi dia daripada kerongkong atas. Dekat-dekat tempat kita keluar kahak tu. Ah, 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 ah. Yang kedua bunyi dia pedas. Ah, ah, ah. Yang ketiga yang kita belajar hari ni, bunyi dia daripada betul-betul daripada perut kita lah. Daripada dada. Oh, oh. Ini lagi sekali saya ulang. Ah, 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 ah. Jadi pastikan beza bunyinya tuan-tuan dan puan. Okey, alamak. Okey, jadi jom sambung. Boleh ke tuan-puan? Cuba sebut daripada atas tadi. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Macam sama tiga-tiga bunyi. Lagi sekali. Pertama sekali. Ho mati. Ah. Pastikan rasa bergetar nak tekak tu. Lagi sekali. Ah. Cantik. Yang kedua, tekan sikit je dekat kerongkong tu. Biar bunyi dia pedas. Ah. Ah. Alhamdulillah cantik. Yang ketiga, bunyi macam biasa je daripada dada kita. Ah. Ah. Mantap. Jadi pastikan berlatihlah. Pastikan ada beza bunyinya. Jangan semuanya okay, mantap. Jadi jom ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laka. Laka. Seterusnya. Ahlihi. Ahli. Okay, seterusnya. Wayah di. Seterusnya kaf mati ni jangan lupa nafas terkeluar, angin terkeluar. Ahlak tu. Ahlak tu. Pastikan keluar angin. Ahlak tu. Ahlak tu. Mantap. Seterusnya Nuh lika. Terbaik. Seterusnya Roka. Roka. Mantap. Seterusnya Muhtadin. Muhtadin. Terbaik. Seterusnya Walahun. Terbaik. Alhamdulillah. Okey. Di seterusnya huruf yang terakhir, huruf hijayah kita. Huruf ya untuk Yahoo. Yang kita belajar awal mula satu dulu kan. Jadi huruf ya ni kena ingat tuan-tuan. Untuk huruf mat ni, huruf mat yang kita belajar dekat modul 2, huruf mat ada 3 lah. Alif, waw dan ya. Jadi untuk waw dengan ya ni, bila dia hidup, kalau macam waw lah, bila dia hidup, sifat dia dah, huruf dia dah W. Tapi bila mati, dia akan jadi U. Sama juga untuk ya. Bila dia hidup, dia berbunyi huruf Y. Tapi bila dia mati, dia akan jadi bunyi I. I, ui. Sebenarnya saya silap tu sebenarnya. Dia mati, dia akan jadi bunyi I. Okey, terbalik. Jadi bila I bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris bawah. Jadi dekat situ dia akan jadi
panjang, dia akan jadi I. Kalau sebelumnya baris atas, dia akan jadi I. Dekat tengah-tengah, dia akan jadi I. Dia akan jadi panjang. Kalau baris depan, dia akan jadi Ui. Jadi ingat baik-baik tuan-tuan. Itu je sebenarnya konsep panjang ni. Dia jadi panjang sebabkan vokal dia ada dua. Jadi ikut saya daripada kanan. I, I, Ui. I, I, Ui. Mantap. Sekali. I, I, Ui. I, I, Ui. Mantap. Alhamdulillah. Simple je. Simple je bunyi dia. Bunyi dia macam bunyi I. Cuma kena ingat yang macam saya terangkan minggu depan lah. Sama juga macam wow. Sebab tu kita belajar sebelum huruf mat dia mesti ikut baris. Kalau ya sebelum dia kena baris bawah baru boleh panjang. Kalau wow sebelumnya kena baris apa tuan-tuan dan puan? Lagi sekali saya ulang. Aduh kenapa tuan-tuan dan puan? Okey, sebelum huruf wow kena baris apa? Baru boleh jadi panjang. Depan, mantap. Jadi sebelum wow kena baris depan. Benda simple tapi kadang-kala kita terlupa. Jadi kena ingatlah. Dalam Al-Quran tak huruf mat je adalah tanda untuk kita panjang. Kalau tak ada huruf mat, jangan sesekali kita apa? Panjangkan. Alhamdulillah. Okey, jadi jomlah. Kalau saya baca. Bima ladaihi. Bima ladaihi. Mantap. Jadi kena ingat, selalunya bila huruf mat mati ni, orang akan baca bima ladaihi. Jangan baca macam tu tuan-tuan dan puan. Kita kena bagi hak kepada setiap baris. Ladai, dai. Bima ladaihi. Bima ladai. Cantik. Seterusnya. Bainana wa bainaka. Bainana wa bainaka. Okey, seterusnya. Aroinahu ayatina. Arainahu ayatina. Baik, seterusnya. Baca lagi sekali lah. Aroinahu ayatina. Arainahu ayatina. Terbaik. Okey, seterusnya. Balagho baina. Balaroina. Okey, terbaik. Seterusnya. Wa ilaihi matabi. Wa Ilaihi matabi. Seterusnya. Wa atai. Sudah silap lagi sekali. Wa ataina samuda. Wa ataina samuda. Lagi sekali. Wa ataina samuda. wa ataina samuda. Awal jumpa yang mati tu. Lagi sekali. Wa ataina samuda. Wa ataina samuda. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi berakhir bacaan kita tadi. Maka berakhirlah kita dah khatam 28 cara mematikan huruf-huruf hijaiyah. Jadi jangan lupa berlatih. Kalau ada yang susah, tanya bagi tahu tau. Kalau ada yang huruf macam Ustaz, saya dah cubalah matikan huruf lam contohnya, tapi tak jadi-jadi bunyinya.
Dia tak jadi suara pertengahannya. Bagi tahu saya. InsyaAllah kita akan betulkan. Beritahu. Okey. Jadi jomlah kita masuk kepada tanwin. Jadi siapa apa dia? Siapa tahu tanwin ni pasal apa? Tanwin ni apa dia? Tanwin ni apa benda? Tuan perempuan. Ada yang tahu ke? Di atas. Di atas. Tu yang di kat atas. Cuba. Jangan takut untuk mencuba tuan perempuan. Jadi apa setakat ni apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang tanwin? Kita memang tak pernah belajar lah pasal tanwin ni. Baru nak belajar hari ni ustaz dekat Kelam Raja Komarun. Sebelum ni tak pernah dengar. Ke macam tu? Macam tu lah. Semua senyap macam ni. Okey. Jadi saya terangkanlah berkenaan dengan tanwin. Okey, tanwin ni apa dia? Tanwin ni sebenarnya satu istilah daripada bahasa Arab lah. Jadi kalau ikut dari segi penulisannya, tanwin ni sebenarnya adalah berasal daripada perkataan yang bergabung dengan huruf alif dengan nun. Jadi kalau ikut tata bahasa dia orang, sebenarnya bila huruf tu dia macam bahasa Inggeris kita ada S kan. Kalau satu dia tak ada S. Book contohnya. Kalau satu dia tak ada S. Kalau dua dia ada S. Tanwin tu sebenarnya dia macam S tu lah. Bila satu dia tak ada tanwin, bila dua dia ada tanwin. Tapi itu dari segi tata bahasa je lah. Kita tak perlu tahu apa benda ni. Sebab kita bukannya nak belajar bahasa Arab. Kita nak belajar macam mana nak baca. Jadi macam mana kita nak baca tanwin ni, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan kena tengok betul-betul. Okey, bayangkan ada satu huruf, iaitu huruf jim. Huruf jim. Buruk pula huruf jim ni. Okey, huruf jim. Huruf jim ni bersamaan dengan huruf J. Bila dia baris atas, dia akan jadi ja. Tetapi bila kita tambah lagi satu baris, kita ibaratkan kita tambah huruf N. Dan dia akan jadi jan. Sama jugalah dengan huruf lain. Huruf apa lagi? Huruf fa contohnya. Huruf fa ibaratkan huruf F. Tak ada baris lagi ya. Dia ibaratkan huruf F. Maknanya kalau dia mati, dia bunyi huruf F lah. Bila kita letak baris, dia akan jadi fa tambah A. Tapi bila kita tambah lagi satu baris, dia umpama kita tambah huruf N. Maka dia akan jadi fan, jan, fan. Sama jugalah dengan baris lain-lain. Contoh dekat sini. Kalau dia baris bawah, dia akan jadi G. Kalau kita tambah lagi satu baris, dia akan jadi jin. Betul. Sama juga dengan huruf F tadi. Bila dia baris bawah, dia akan jadi V. Bila kita tambah lagi satu baris, dia akan jadi fin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena dengar baik. Bila huruf yang berbaris dua ni, bunyi dia semua ada N dekat hujung. Contohnya dekat atas ni lah. Dekat atas ni dia tulis. Jadi mana dia? Okay, kat sini. Hamzah ada dua baris dekat atas. Makanya bacaan dia sebenarnya macam ni lah. An. Jadi inilah yang saya cakap tadi. Dia tambah nun dekat belakang. Cuma ini dalam teks lama lah. Dalam teks baru, dia dah letakkan tanda dua ni. Double ni. Seterusnya sama juga. Hamzah ni. Baris bawah. Diibaratkan macam
Hamzah baris bawah satu baris bertemu dengan nun mati. Sama juga dengan ini. Hamzah ini baris depan. Hamzah ni madam. Okay, Hamzah ni dia ada dua baris depan. Dia bersamaan dengan Hamzah baris depan. Lepas tu nun mati. Jadi secara ringkasnya tanwin ni adalah huruf yang bila dibaca kita kena tambahkan bunyi huruf N. Jadi jom baca bersama saya. An, in, un. An, in, un. Ban, bin, bun. Ban, bin, bin, bun. bun. Terusnya tan, tin, tun. Tan, tin, tin, tun. tun. Terusnya san, sin, sun. San, sin, sun. Tan, tin, sun. Mantap. Seterusnya jan, jin, jun. Jan, jin, Jin. jun. Mantap. Seterusnya khan, khin, khun. Han, hin, Hen, tun. hun. Hun. Okey. Seterusnya khon, khin, khun. Han, Hen, hin, hun. hun. Seterusnya dan, din, dun. Dan, Dan, din, dun. Baik. Seterusnya ron, rin, run. ron, rin, Rin, run. run. Mantap. Seterusnya san, sin, sun. San, sin, Sin, sun. sun. Okey. Seterusnya som, sin, sum. Son, Sin, sin, sun. sun. Mantap. Seterusnya an, ain, on. An, in, Rin, run. Jangan pun. An, ain, on. an, in, An, en, un. Mantap. Seterusnya an, in, un. okey, mantap. Gunakan kerongkong tengah. Okey. Seterusnya pan, pin, pun. Pan, pin, pun. Pun. Baik. Seterusnya kon, qin, qun. Kon, Kon, kin, kin, kun. kun. Okey, mantap. Seterusnya kan, kin, kun. Kan, kin, Kin, kun. kun. Baik. Seterusnya lan, lin, nun. Lan, lin, Lan, in, lun. Okey, mantap. Seterusnya man, min, mun. Man, min, mun. mun. Seterusnya wan, win, wun. Wan, Wan, win, wun. wun. Seterusnya yan, yin, yun. Yan, yin, yun. Okey, mantap. Alhamdulillah. Jadi simple je lah tanwin ni. Tak susah pun. Jadi macam saya cakap, okay, bila huruf ni dia bersatu baris, kita baca dia la, li, lu. Tapi bila kita nampaknya dia ada dua baris, macam sekarang ni saya padam dulu satu baris. Okay, jadi kena ingat lah, bila baris depan, bila dua baris, dia akan jadi bab 69 lah bentuk dia. Yang baris bawah, dia cuma tambah lagi satu baris je lah. Keliru sangat. Yang baris depan, dia pun sama, akan tambah lagi satu baris. Maka dia akan keluarkan bunyi N. Jadi kenapa bunyi N? Jadi bunyi N ni sebenarnya dia banyak bunyi dalam Al-Quran. Jadi untuk setakat ni kita belajar tanwin, bila dia dua baris, dia bunyi macam nun mati. Secara asas dia lah. Jadi saya beritahu secara asasnya, bila nampak je dua baris tu, kita kena buatkan macam bunyi nun mati yang kita sebut tadi tu lah. An, in, un, ban, bin, bun semua tu. Tapi nanti kita akan belajar lah tentang bunyi dia yang lain. Okey, jadi sebelum saya masuk dekat seterusnya,
Dia nak tanya tuan-tuan dan puan. Dekat sini ada alif. Tapi kenapa tuan-tuan dan puan tak baca panjang tadi? Sebab ustaz baca pendek. Kenapa? Kat sini ada alif ni. Kenapa kita tak baca panjang? Kalau ada satu baris atas bawah panjang. Yes, betul. Kalau dia ada satu baris sahaja dekat atas, baru dia akan jadi panjang. Jadi, tuan-tuan dan puan dengar baik-baik. Okey, betul. Terima kasih puan. Jadi, untuk tanwin berbaris atas ni, kebiasaannya dia akan ditemani dengan alif. Jadi, untuk bila kita baca, alif tu kita abaikan. Tapi tak semua keadaan lah kita akan abaikan. Sebagai contoh, kita boleh tengok dekat sini. Pertama cara membaca tanwin lah dari atas ni. Jadi dengar dan fokus baik-baik tuan-tuan dan puan. Dia ada dua keadaan. Waqaf dan wasal. Wasal tu maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Wasal tu maksud dia bersambung. Maksud dia bila kita baca bersambung, kena baca macam yang kita baca tadi lah, man. Contohnya dekat sini. Aliman, hakiman. Contohnya lah. Kalau ada perkataan lagi lah. Ali contohnya. Ali. Aliman, hakiman, Ali. Contohnya kat situ. Bila kita baca bersambung, maka kita kena bacakan dia seperti tanwin lah. Kita kena bacakan dia bunyi nun mati. Aliman, hakiman. Sama juga dekat bawah ni lah. Baca seperti biasa. Aliman, khabiron. Tetapi kalau kita wakafkan, tuan-tuan dan puan, kalau kita wakafkan, wakaf tu apa tuan-tuan dan puan? Buang satu. Buang satu. Betul lah tu sebenarnya. Tapi wakaf tu maksud dia berhenti. Biasa kita dengar dekat masjid orang cakap wakaf tu apa? Wakaf tu apa? Sedekah. Saya wakafkan Al-Quran ni untuk masjid. Tuan Haji tu wakafkan gazebo untuk masjid. Wakaf tu orang ingat sedekah. Jadi sebenarnya salah lah tuan-tuan dan puan. Wakaf ni maksud dia berhentilah. Tapi ramai orang kita menganggap wakaf ni maksud dia sedekah. Jadi kenapa orang masjid tu selalu cakap, saya wakafkan Al-Quran, saya wakafkan surah Yasin lah selalunya. Saya wakafkan surah Yasin ni, ataupun biasa kita baca Yasin dekat surau, kat masjid. Kita buka muka surat pertama tu ada tulis. Yasin ini diwakafkan oleh sekian-sekian. Abu bin Abu ke Abu bin Ali ke. Sebenarnya wakaf tu maksud dia berhentilah. Maksud Tuan Haji, maksud orang masjid tu dekat situ, dia wakafkan surah Yasin tu, maksud dia berhentikan surah Yasin tu dekat surau tu lah. Dekat masjid. Maknanya situlah tempat terakhir Yasin tu. Melainkan ada orang curi lah. Jadi kalau tak ada orang curi, memang dekat situ je lah. Dekat masjid tu lah tempat dia berhenti. Sama jugalah macam gazebo tu. Gazebo tu kan tempat untuk kita beristirahat, berhenti rehat. Jadi wakaf masjid tu adalah tempat untuk kita berhenti berehat. Jadi sajalah. Saya cerita sikit tentang masuk wakaf ni. Okey, jadi macam ada puan cakap tadi, wakaf tu maksud dia buang satu. Sebenarnya salah lah maksud dia. Wakaf tu maksud dia berhenti. Dan bila kita wakaf, kita kena buang satu baris tanwin tu. Dan baru kita panjang, baru kita baca panjang dua harakat. Antara contohnya macam ni lah. Ada tanda wakaf yang dalam kurungan, lepas tu ada nombor tu. Jadi kita pun bacalah. Aliman hakimah. Berhenti baca. Aliman hakimah. Sama juga dengan bawah ni. Bila kita wakaf,
kita kena buang satu baris. Baca, huruf alif ni dia akan jadi panjang semula. Waliman khabiro. Faham ke tuan-tuan dan puan? Boleh. Boleh eh? Okey, kalau boleh saya nak buat soalan cepu mas sikit lah. Andai kata dalam Al-Quran kita tengah baca ni, tengah baca, contohlah ada perkataan dekat depan ni. Ali. Kita tengah baca, tiba-tiba nafas kita dah tak sampai. Kita pun berhenti dekat sini. Jadi dekat huruf mim ni, kita nak baca man ke atau kita baca ma? Man ke ma? Ma. Kenapa? Ma. Ba. Ma. Tambah ni. Ma. Ma. Okey, kenapa kena baca ma? Sebab Sebab kita berhenti. Ya, Berhenti. betul. Jadi bila kita sebut wakaf ni tuan-tuan dan puan, betul? Bila kita sebut wakaf ni tuan-tuan dan puan, dia bukan sahaja kita tengok tanda wakaf tu. Macam dalam Al-Quran. Saya buka Al-Quran. Dia bukan setakat kita tengok tanda wakaf tu. Contohnya tanda wakaf ni lah. Bila kita sebut pasal wakaf, kita bukan cakap pasal benda ni je. Sebenarnya dalam Al-Quran, dekat mana-mana pun kita boleh wakaf sebenarnya. Contoh dekat Al-Quran ni, Alhamdu, kita nak wakaf dekat sini. Tak ada masalah. Contohnya, Lillahi Rabb, kita nak berhenti dekat sini. Tak ada masalah. Tak, kita nak dalam Al-Quran ni, kita nak berhenti dekat mana-mana pun, tiada masalah. Yang penting, jangan kita curi nafas lah ketika mengaji. Jadi antara kesalahan yang selalu orang buat lah. Dia dah baca Zalik, contohlah daripada surah Al-Baqarah ni kan. Nafas pendek, tapi dia nak juga baca bersambung. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi dia tarik nafas dekat situ. Hudan lil dia tarik nafas dekat situ. Jadi sebenarnya tak perlu pun kita curi nafas. Kita wakafkan je lah terus kat situ. Kita berhenti je baca dekat situ. Maknanya kalau kita berhenti dekat sini tak ada tanda wakaf, kena patah balik lah dua. Contoh. Tapi dekat sini dah ada tanda wakaf, tanda titik ni. Jadi eloknya berhenti je lah dekat situ. Jangan nak paksa diri. Jadi tak apa. Pasal wakaf ni nanti kita akan belajar lebih lanjut lah pada modul ke-6 nanti. Jadi untuk setakat ni cuma setakat saya nak bagi tahulah. Wakaf boleh di mana-mana. Dan kalau kita wakaf, huruf terakhir tu adalah huruf tanwin yang ada alif, maka kita panjangkan 2 harakat. Okey, jelas ya tuan-tuan dan puan-puan. Tidur ke? Jelas ke? Respon sikit puan-puan. Jangan biarkan saya seorang. Jangan saya. Buih mulut saya. Semua senyap je. Okey, lagi sekali jelas ke tuan-tuan dan puan? Jelas. Okey, alhamdulillah. Mantap. Semangat sikit. Okey. Jadi jom kita masuk kepada topik seterusnya. Hari ni tahu-tahu dah 3 topik dah. Kalau ikut kan minggu-minggu sebelum ni satu topik panjang je 2-3 minggu kan. Jadi hari ni satu hari kita dah masuk 3 topik. Inilah saya cakap. Mulai hari ni jangan pernah ponteng. Sebab makin banyak benda kita nak akan belajar. Okey. Jadi pertama sekali kita berjumpa dengan satu benda ni. Apa benda dalam kotak ni? Formula jelas, huruf arin, fa'akhu, semua ni. Jadi inilah saya cakap tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan nun mati atau tanwin. Okey. Jadi nun mati atau tanwin ni sebenarnya dia merangkumi kebanyakan hukum tajwid dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan. Nun mati ataupun tanwin.
Ha. Nun mati ataupun tanwin. Dia merangkumi banyak hukum tajwid dalam Al-Quran ni. Jadi, yang kita belajar dekat modul 3 ni, bunyi dia adalah an. Sama juga dengan tanwin. Bunyi dia an. Tapi, bila kita masuk modul 4 nanti, kita akan belajar. Bila jumpa nun mati, bunyi dia ai. Tak pun au. Ha. Sama juga dengan tanwin tu. Bila kita ada jumpa beberapa huruf lain, dia akan jadi oi. Oh. Dia akan jadi satu benda yang kita panggil sebagai ada siapa tahu tak? Dia apa? Debo. Dia apa tuan-tuan dan puan? Tahu tak? De. Ah, oh, betul semua betul bermula bagus bagus alhamdulillah. Okey, kita akan berjumpa dengan perkara yang kita panggil dengung. Jadi tak apalah kalau tuan-tuan dan puan belum pernah dengar lagi. Jadi mulai hari ini dah tahu. Jadi kita insya-Allah dalam modul 4 kita akan belajar dengan satu benda perkara yang berbunyi dengung lah. Jadi dengung ni bila kita sebut dengung, dia memang berkisar tentang dua huruf ni lah. Tiga keadaan ni. Pertama sekali nun mati, kedua berkenaan dengan tanwin, dan ketiga sebenarnya berkenaan dengan mim. Tapi itu nantilah. Ni jauh lagi kita nak belajar. Jadi sekarang ni kita akan belajar tentang apakah keadaan nun mati atau tanwin tu yang dia tak dengung. Yang dia dibaca jelas. Itu yang formula J tu. Jelas. Jadi dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Bila nun mati ataupun tanwin, bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ni. Huruf hamzah, huruf ghain, huruf kha, huruf kha, huruf a, huruf ha. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf di atas, maka kena baca dengan jelas. Baca dengan jelas tu macam mana? Baca dengan bunyi N tu lah. An, in, ban, bun, tan. Apa lagi? Khan, dan. Semua tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah konsep nanti, konsep J ni. Jadi macam mana kita nak ingat tuan-tuan dan puan? Kita nak ingat 6 huruf ni. Alamak susahnya nak ingat. Takut terlupa pula, takut nanti jumpa huruf lain, jumpa huruf ta, kita baca pula banta. Salah lah tu. Contohnya macam kita jumpa huruf apa lagi huruf lain ni? Huruf lal pula lah. Huruf lam contohnya. Kita pun baca man la, salah lah tu. Kita bukan baca man la, kita baca man la. Itu nanti kita akan belajar lah. Jadi 6 huruf ni saja dia akan berbunyi an, dia akan berbunyi ban. Jadi macam mana nak ingat dia, ada formula dia lah kat sini. Aghin qa'ahu. Aghin qa'ahu. Itu salah satu cara dia lah nak ingat dia. Cara yang kedua adalah tuan-tuan puan tengok betul-betul huruf ni. Rasanya huruf ni tuan-tuan dan puan pernah nampak kat mana kumpulan ni? Pernah nampak kat mana? Pak benar lupa je ya. Baru tunjuk tadi. Dia berjumpa dekat
Huruf-huruf makras di kerongkong tu. Baru kita buat tadi tu. Ha. A, Aghin, Ho, A, Hu. Semua 6 huruf tadi adalah huruf yang makrasnya di kerongkong. 6 huruf ini saja. Hurufnya yang makrasnya di kerongkong. Sesuai dengan nama hukum dia lah. Iaitu izhar. Boleh tulis dekat modul masing-masing. Izhar. Izhar apa tuan-tuan dan puan? Ustaz ni banyak tanya betul. Izhar halqi. Ini nama hukum dia lah. Tapi tuan-tuan dan puan tak perlu ingat pun nama dia. Cuma ingat bila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf aghin qa'ahu, huruf-huruf kerongkong saya panggil, maka dia kena baca dengan jelas. Contoh dia dekat sini lah. Boleh ikut. Tengok saya. Dekat sini nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh ayat dia macam ni lah. Jadi boleh tuliskan formula J lepas ni. Nampak je nun mati, sebelah je hamzah, kita tulis J dekat bawah ni. Maka kita bacalah macam biasa. Ikut saya baca. Man ama. Selap. Man amana. Man amana. Mantap. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Seterusnya nun mati bertemu dengan ra. Jadi kita tengoklah ada jumpa tak nun mati? Ada dekat sini. Sebelah dia huruf apa? Huruf ra. Jadi kita tuliskan J. Tulis dekat modul masing-masing tuan-tuan. Tuliskan J dekat bawah nun mati tu. J untuk jelas. Maka bila jelas, kita bacakan bunyi N tu secara jelas. Min ghairi. Min ghairi. Itu sekali. Min ghairi. Min Min ghairi. Mantap. Alhamdulillah. Jadi seterusnya. Nun bertemu kha. Tengok dekat nun mati, dekat contoh ayat tu. Nun bertemu dengan kha. Tuliskan J dekat bawah tu. Supaya kita ingat. Nun mati bertemu kha. Dibaca jelas. Jadi bacaan dia adalah. Man khamala. Man Man hamala. Terbaik. Alhamdulillah. Seterusnya. Nun mati bertemu kha. Tengok pada contoh ayat tu. Nun mati bertemu dengan kha. Tuliskan huruf J dekat bawah, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita baca. Matikan nun tu secara jelas. Man khafa. Man khofa. Baik. Sama juga seterusnya. Nun mati bertemu dengan ain. Maka formulanya adalah J. Untuk jelas. Jadi bila kita dah tulis, kita bacalah. Jadi bacakan dia secara jelas. Min azabi. Min azabi. Lama sangat pause lagi sekali. Min azabi. Min azabi. Azabi. Terbaik. Alhamdulillah. Sama juga yang terakhir tu. Nun mati bertemu dengan huruf H. Maka formulanya adalah J. J. Tuliskan J di bawah. Lepas tu kita bacalah. In hadha. In hadha. Okey, mantap tuan-tuan dan puan. Jadi untuk nun mati ni saya tak risau sangatlah. Semua apa boleh nampak. Yang saya risau, kebanyakan pelajar saya pun dia memang selalu terlepas pandang berkenaan dengan tanwin.
Jadi bila nampak tanwin je, dia baca yang bunyi N tu. Ban, bin, bun, tan, tin, tun tu. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Hanya bila dia jumpa 6 huruf ni saja, dia ada bunyi N tu. An, in, un. Contohnya dekat sini, huruf ba. Ada berbaris dua, bertemu dengan huruf hamzah. Maka tuliskan J di bawahnya. Jangan tak tulis tuan-tuan. Lepas dah tulis, kita baca. Azabun alimun. Azab. Azabun alimun. Mantap. Alhamdulillah. Sama juga seterusnya. Bila nampak huruf ba, ada dua baris. Ada dua baris bertemu dengan huruf ghain. Maka sama juga tuliskan J. Kenapa saya suruh tulis J ni tuan-tuan dan puan? Supaya lepas ni untuk melatih tuan-tuan dan puan lah. Lepas ni masuk modul 4, lagi banyak kita nak kena conteng. Jadi pastikan set dalam diri tuan-tuan dan puan, nampak tanwin je mesti kena tulis huruf. Nampak nun mati je mesti kena tulis formula. Nampak tanwin je mesti kena tulis formula dia. Jadi setakat ni kita baru belajar satu lah. Formula J. Jadi ikut saya baca dekat sini. Azabin ghalidhin. Azabil ghaibin. Lagi sekali. Azabin ghalidhin. Azabin ghalibin. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya sama juga. Ni tadi itulah. Aliman hakimah kita dah belajar kat atas tadi. Tanwin. Dia bertemu dengan ha. Ingat, jangan kita cakap tanwin ni bertemu dengan alif pula. Sebab tanwin baris atas memang dia selalu duduk dengan alif. Jadi macam kita belajar tadi lah. Kalau kita wakaf, baru kita baca panjang. Jadi jangan lupa tuliskan J dekat bawah sebab jumpa tanwin. Tuliskan formula dekat bawah. Ikut saya baca. Aliman hakimah. Aliman hakiman. Okey, mantap. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Tanwin. Nampak tanwin. Berbaris dua bertemu dengan kha. Kalau bertemu dengan kha, formulanya adalah J. Tuliskan J di bawah, tuan-tuan dan puan. Jadi ikut saya baca. Aliman khabiron. Aliman hakiman. Aliman qadir. Okey sekali. Aliman khabira. Aliman khabira. Terbaik, alhamdulillah. Seterusnya. Cari tanwin dekat mana? Huruf mana ada tanwin? Huruf mim. Mim. Mantap. Okey, jadi tanwin bertemu dengan huruf ain, maka formula dia adalah J. J. Mantap. Jadi dah tulis. Bolehlah kita baca. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Lagi sekali. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Okey, terbaik. Seterusnya. Huruf mana yang ada tanwin? Mim. Huruf mim, betul. Ada tanwin. Tanwin tu pula bertemu dengan huruf ha. Maka formula dia apa tuan-tuan dan puan? J. J. Mantap. Jadi dah tulis J. Bolehlah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya. Salamun hiya. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Jadi berakhirnya bacaan kita tadi, maka berakhirlah
topik kita pada hari ini. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, bila bila huruf nun mati atau tanwin, biasanya kita baca, ah, tengok dekat sini balik, muka surat 17. Kalau tuan-tuan dan puan perasan dekat muka surat 17 tu, semua nun tu lepasnya huruf halqum tu. Perasan tak? Yang ayat pertama jumpa ha, ayat kedua ni jumpa ha, ayat ketiga ni jumpa ha. Bawah ni pun ayat ni jumpa ha. Sebab memang kita dah letak siap-siap lah. Sebab huruf nun mati ni dia hanya akan berbunyi N kalau dia berjumpa 6 huruf yang tadi tu. Okey, sebelum kita balik ni, last soalan cukup mas. Apakah 6 huruf tadi tu? Jangan tengok buku, jangan tengok buku, jangan tengok buku. Apa dia? Hamzah, Hamzah, Qoin, Ha, Qoin, Kho, Ha, Ho, Ain, Ain. Ha. Hari kau aku. Ni kau susunan buku ni. Tak apalah. Jadi kena ingatlah. Formula dia adalah Arin, Ho, Aku. Ataupun macam saya lagi senang. Macam saya lagi senang ingat. Kalau kita panggil dia huruf kerongkong tu. Sebab makraj ke-6 huruf ni adalah dekat kerongkong. Jadi memang saya dah automatik ingat lah 6 huruf ni. Tapi Kho, Aku. tapi kalau macam susah nak ingat yang saya bagi tahu tadi, ikut je. Ini. Aghin Qa'ahu. Aghin Qa'ahu. Ingat formula ni sampai Aghin, Kho, Aku. ya, mantap. Aghin Qa'ahu. Jadi selambat. Aghin, Ha, Aku. Mantap. Alhamdulillah. Jadi pastikan ingat dah lepas ni. Ingat baik. Lagi sekali saya ulang. Nun mati atau tanwin. Boleh tulis dalam modul masing-masing lah. Nun mati atau tanwin hanya akan berbunyi N kalau bertemu dengan, tulis dekat modul masing-masing. Nun mati atau tanwin ini akan hilang pula huruf dia tadi. Ni dia. Balik ke bawah. Okey, tambah dekat tepi ni. Besar sangat pula folder ni. Okey, tak apalah. Tulislah kat mana-mana. Nun mati atau tanwin hanya akan bertemu N kalau bertemu dengan, letak dekat sebelah agin ku aku tadi tu. Salin balik. Nun mati atau tanwin hanya akan berbunyi N kalau bertemu dengan yang bawah tadi itulah. Aghin o aku. Semoga tuan-tuan dan puan ingatlah benda ni sampai bila. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, selesai topik kita hari ni. Tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, alhamdulillah. Jadi kalau tak ada soalan, teruskan berlatih, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan berjaya. Jadi ada lagi 2 minggu lah. Minggu depan kita akan belajar lagi 2 topik. Lepas tu minggu lagi 1 exam. Ya, betul. Jadi jangan lupa berlatih dan jangan lupa hantarkan rakaman bacaan untuk SMA. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya tutup dahululah majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
Innalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Jumpa lagi. Bye-bye. Terus tak usaha tuan-tuan dan puan. Kita